Terima kasih kita ucapkan kepada Azri Kebab Shawarma Melaka. Mari kami kasih sikit dekat meja. Jadi kepada tuan-tuan semua, boleh bermakan buat. Anda akan jumpa pada rumah. Terus masuk ke dalam. Masukkan. Terus masukkan. Macam-macam ada. Kita nak bayar putra. Dan pastinya kalau datang ke Kaniwo anda tak akan lapar. Anda tidak akan lapar. Ya betul. Anda tidak akan lapar. Ya. Tidak akan dahaga. Tidak akan dahaga. Adakah kekenyangan sebanyak Kaniwo kena? Banyak. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Mr. Eric Chan, iaitu Guru Besar Sayo bagi penaja, bagi amalan Sungai Jalan. Terima kasih. Terima kasih penaja. Seragam Angkatan Tentera Malaysia sebagai tunjang kedaulatan negara dalam menghadapi ancaman semasa. Seperti yang dapat kita saksikan sekarang, bos PAS Interceptor Craft FIC G2000 merupakan bot pemintas laju yang direka bentuk untuk beroperasi pada kelajuan yang tinggi di kawasan perairan teras dan lanjutan Malaysia. CV Komanda bagi bot FIC FCB 1031 adalah Lieutenant Muhammad Syafiq bin Johari TLDM. Bot
bot ini telah berjaya diatur gerak dengan berkesan ketika Oaks Benteng bagi menangani kemasukan pendatang asing tanpa izin, jenayah rentas sepadan dan pemerdagangan manusia ketika fasa pandemik COVID-19 yang melanda negara. Dilengkapi dengan sistem dorongan Hamilton Waterjet dan mampu mencapai kelajuan maksimum melebihi 50 batu nautika sejam. Bot FIC G2000 ini juga dilengkapi dengan tangkikan senjata bantuan dan juga kelengkapan navigasi terkini. Bot ini dikendalikan oleh 5 orang kru dan mampu membawa sehingga 8 orang anggota pada satu masa. Demonstrasi yang dipertontonkan ini memperlihatkan keupayaan bot melaksanakan pergerakan taktikal yang agresif. Manuvra ini amat diperlukan semasa melaksanakan operasi pemintasan dan penahanan. Secara umumnya, spesifikasi FIC mempunyai keupayaan yang lebih baik berbanding CB90, terutamanya daripada segi reka bentuk, kelajuan, jarak pengoperasian, ketahanan di laut dan persenjataan. Legit Hall Inflatable Boat RHIB yang bergerak pantas dalam simulasi hot pursuit. Pergerakan bertujuan tinggi dan dinamik ini memperlihatkan keupayaan operator bot untuk memintas dan menyerang sasaran dalam jarak dekat. Untuk makluman, juragan bagi bot R2002 bintara muda PAB Pascal Muhammad Hafizul bin Muhammad Yusof, manakala juragan bagi bot R2001 adalah Laskar kelas 1 PAB Pascal Muhammad Ali Izzuddin bin Syukur. Untuk makluman, RHIB Boat dibina oleh syarikat tempatan, direka khas untuk manuvra lincah dan lasak. Dilengkapi dengan 2 buah enjin 400 kuasa kuda, bot RHIB ini mampu mencapai kelajuan maksimum 45 batu nautika sejam dengan membawa 12 anggota penggempur berserta kelengkapan. Bot ini dibina mengikut spesifikasi yang membolehkan bot diatur gerak menggunakan pesawat udara. Bot ini khusus digunakan oleh pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia dalam melaksanakan pelbagai tugasan sesuai dengan keadaan semasa. Ya, itu dia tadi persembahan daripada Cik. Mohon menjaga keselamatan anda juga, jangan sehingga terjatuh ke laut. Nampaknya SSF Isi 725. Okey. Sedang mengambil posisi. Digunakan secara khusus untuk tugasan tinjauan dan bantuan tembakan harapan. Jet ski ini direka khas untuk kegunaan tentera ini ditala dengan enjin supercharged Rotek 300 kuasa kuda dengan kelajuan maksima 55 batu nautika sejam. Untuk makluman, kesemua proses pembuatan dan pemasangan jet ski ini dilakukan di dalam negara. Dengan reka bentuk yang mempunyai daya apung yang tinggi, menjadikan aset ini hampir mustahil untuk tenggelam. Kenderaan ini mampu untuk menjangkau jarak perjalanan sehingga 70 batu nautika. Seperti yang kita dapat saksikan, jet ski ini juga dilengkapi dengan tangkikan senjata yang boleh digunakan untuk memberi tembakan bantuan perlindungan ketika pengoperasian. Selain itu, bot ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi serta sistem navigasi maritim. Tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya sama-sama kita saksikan demonstrasi menyelamatkan tebusan dari dalam situasi ini. Dapat kita saksikan 2 orang kenamaan ataupun VIP sedang melakukan aktiviti riadah untuk memancing di sebuah jeti. Secara tiba-tiba, satu kumpulan pengganas yang datang dari berbagai arah bertujuan untuk menculik VIP dan dijadikan sebagai tebusan.
dapat kita saksikan pengganas telah mendapat bantuan dari elemen pengganas yang lain yang lebih agresif agar objektif mereka untuk mencuri VIP berjaya dilaksanakan. Dapat kita saksikan pengganas telah berjaya menewaskan anggota pengiring orang kenamaan dan mereka telah berjaya mencuri VIP. Setelah berjaya menculik VIP, kumpulan pengganas akan membawa tebusan ke lokasi persembunyian mereka. Daripada kejadian tersebut dan mengancam akan mencederakan atau membunuh tebusan sekiranya kerajaan Malaysia enggan memenuhi tuntutan mereka. Dapat kita saksikan sekarang seorang VIP yang merupakan tebusan telah ditempatkan di muka bangunan, manakala seorang lagi tebusan VIP akan dibawa ke kapal induk milik pengganas. Dari kejadian tersebut, pihak kerajaan Malaysia telah membuat beberapa rundingan dengan pihak pengganas, namun telah menemui jalan buntu. Pengganas tetap berkeras dengan tuntutan mereka dan situasi menjadi semakin tegang. Panglima Angkatan Tentera Malaysia telah menerima arahan untuk melaksanakan operasi menamakan tebusan tersebut. Melalui maklumat berisikan, pasukan khas Angkatan Tentera membuat perancangan dan mengatur gerak aset-aset APM dan pasukan penggempur ke kawasan yang dikuasai pengganas. Di dalam operasi pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia sebelum melaksanakan tugas serbuan bagi menyelamatkan tebusan, terlebih dahulu satu tim tinjauan akan melaksanakan tinjauan ke atas sasaran sebelum operasi penggempuran dilaksanakan. Usaha menyelamatkan tebusan, sebuah helikopter Agusta 109 milik Tentera Darat Malaysia melakukan tinjauan udara dalam usaha mendapatkan maklumat awal dan perkiraan keadaan. Seterusnya, pesawat ini juga akan melaksanakan tugasan air sniping bagi membunuh musuh selain memberi perlindungan dari jarak jauh kepada pasukan khas yang lain. Di dalam pesawat ini telah ditempatkan 2 tim sniper untuk memberikan tembakan perlindungan dari udara kepada kumpulan serbuan. Tugasan sebagai anggota sniper bukanlah tugas yang mudah. Ia memerlukan fokus yang sangat tinggi untuk melakukan tembakan yang tepat. Sementara itu, 2 buah helikopter Fennec milik Tentera Laut Kerajaan Malaysia membawa 4 orang anggota pasukan khas ATM akan melaksanakan penyusupan dengan teknik helocasting. Pesawat milik TLDM ini mampu memuatkan sehingga 5 orang anggota dalam satu masa dan mampu terbang dalam jarak sehingga 281 km dalam setiap penerbangan. Pesawat ini juga mampu mencapai kelajuan sehingga 278 km sejam. Untuk makluman, anggota ini akan melaksanakan tinjauan ke atas muka bangunan dan kapal induk milik pengganas. Tujuan tinjauan adalah untuk mengumpul maklumat seperti kekuatan musuh, persenjataan, aktiviti, sistem keselamatan, kedudukan tubuh pertahanan dan batu pendaratan yang selamat seperti kawasan berbatu-batu, hutan atau fire yang berjauhan dari kawasan musuh. Milik Tentera Darat, MD akan melaksanakan tinjauan bertindak sebagai mata-mata untuk pasukan tempur. Selain itu, pesawat ini juga digunakan sebagai gunship jika keadaan memerlukan. Sama-sama pada pihak musuh. Anggota tersebut telah ditangkap dan diikat kaki serta tangan kemudian dicampakkan ke dalam laut. Inilah risiko yang perlu diambil sebagai seorang anggota pasukan khas ATM. Seperti yang dipertontonkan, 2 orang anggota tim tinjau telah berenang menggunakan teknik renangan yang dinamakan drown person.
teknik ini digunakan oleh pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia untuk lepaskan diri. Bila sila dengan tumpuan ke arah kawasan yang dikuasai pengganas, pasukan tempur telah bersiap sedia mengajarkan serbuan ke atas sebuah bangunan untuk menyelamatkan tebusan. Dapat kita saksikan serbuan tempur masuk ke sasaran menggunakan 2 buah pedang dari flashback dan 2 buah scrambler bersama penggempur. Vehicle ataupun RID bergerak ke sasaran untuk melaksanakan penggeledahan. Sebuah pesawat EC-725 dari Tentera Udara Diraja Malaysia yang membawa 4 orang anggota penggempur akan melaksanakan teknik fast dropping berdekatan mokap pengganas. Teknik fast dropping digunakan untuk penyusupan anggota pasukan khas ATM ke kawasan musuh dengan pantas untuk meninggi. Setelah sasaran dapat dikuasai, kumpulan serbuan akan melaksanakan penggeledahan bagi menekan keadaan ancaman satu bagi musuh yang akan bertindak balas. Dalam operasi saya, berdasarkan serbuan yang terbentuk ini biasanya dilakukan di awal pagi. Pergerakan mereka akan dilakukan dengan patah dan agresif bagi mencapai kedudukan. Seterusnya, diberi satu serbuan yang patah dan panikan keluar yang dirancang. Untuk makluman, mereka ini juga mahir menggunakan pelbagai jenis senjata yang memerlukan kepantasan dan daya bidikan senjata yang tepat agar musuh berjaya diselamatkan. Sebagai maklumat, anggota-anggota penggempur ini telah dilatih khas dalam tugas menyelamatkan tentang keganasan di laut atau maritim anti-teroris. Yang pertama di muka bangunan berjaya diselamatkan, mereka akan melaksanakan pengunduran dengan pantas ke RV atau kawasan yang selamat bagi menolak dari bantuan pihak pengganas. Dapat kita lihat sekarang pesawat EC-725 kini sedang berada di kapal sasaran. Untuk maklumat, pesawat EC-725 kini mampu di kapal sasaran bagi melaksanakan pengunduran anggota penggempur bersama tebusan. Ini dinamakan sebagai teknis Bywheel. Sebagai adalah singkatan daripada Special Insertion and Extraction Rigging. Ini adalah salah satu cara terpantas untuk mengelola anggota berproses selamat secara bergantung kepada tali yang direkekas untuk tujuan ini. seterusnya akan dilaksanakan ke atas kapal induk pengganas oleh 2 buah tim pasukan penggempur dengan memiliki 2 buah bot RID. Tim penggempur
penggempur ini akan melaksanakan penggempuran ke atas kapal pengganas dengan kuasa enjin 500 kuasa kuda. Bot RSIB yang digunakan meluncur laju bergerak menuju ke kapal induk milik pengganas. Yang membawa 4 orang anggota penggempur akan melaksanakan teknik fast dropping di atas kapal induk pengganas. Teknik fast dropping ini digunakan untuk penyusupan anggota pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia ke kawasan musuh dengan pantas untuk misi yang berisiko tinggi. Pada ketika ini, pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia sedang melaksanakan penggempuran ke atas kapal induk pengganas bagi menyelamatkan tebusan yang ditahan di dalam kapal tersebut. Untuk makluman hadirin sekalian, pesawat Superlink Mark 100 milik Tentera Laut Raja Malaysia ini merupakan platform yang melaksanakan misi intelligence, surveillance dan reconnaissance menggunakan penderia yang terdapat pada helikopter ini. Yang sama dapat kita lihat 2 kali RSIB sedang melaksanakan manubra agresif bagi meniupkan musuh yang berada di atas kapal. 2 kali jet ski Sea-Doo GTX juga diatur gerak bagi memberi bantuan tembakan dari arah kapal menggunakan tembakan senjata bantuan. Untuk makluman hadirin sekalian, serangan ini selalunya akan dilaksanakan pada waktu malam dalam keadaan yang gelap bagi memaksimalkan elemen penyertaan kepada musuh. Kemahiran yang tinggi perlu dikuasai oleh setiap elemen bagi mengelak sebarang insiden yang tidak diingini. Setelah keputusan yang kedua di kapal induk pengganas berjaya diselamatkan, mereka akan melaksanakan pengunduran dengan pantas ke RV atau kawasan yang selamat bagi mengelak dari bantuan pihak pengganas. Dapat kita lihat sekarang, pesawat Superlink sedang membuat jenis pirate untuk pengunduran anggota penggempur bersama tebusan di kapal sasaran. Untuk makluman, teknis pirate ini adalah singkatan daripada Special Insertion and Station Reading. Ini adalah salah satu cara terpantas untuk meloloskan anggota ke kawasan selamat secara bergantung kepada tali yang direka khas untuk tujuan ini. Untuk makluman, teknik ini boleh dilaksanakan sehingga 8 anggota pada satu waktu masa bergantung kepada jenis pesawat yang digunakan. Sedikit makluman, teknik ini sering digunakan oleh anggota pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia untuk penyusupan dan penarikan keluar dari kawasan berbahaya. Sama-sama kita saksikan anggota penggempur dan juga tebusan akan dibawa keluar menggunakan pesawat Superlink daripada kapal sasaran. Sama-sama kita berikan lambayan kepada pasukan penggempur dan tebusan yang telah berjaya diselamatkan dalam misi demonstrasi ini. Pengunduran anggota penggempur sebentar tadi, maka berakhirlah demonstrasi menyelamatkan tebusan oleh pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia sempena Karnival Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-90 pada hari ini. Baiklah hadirin yang berhormat sekalian, meskipun demonstrasi yang disampaikan ini hanyalah aksi untuk memenuhi program Karnival Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-90, namun pada hakikatnya aksi-aksi ini merupakan cepisan dari operasi-operasi yang dilaksanakan oleh pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia dalam menangani ancaman semasa. Dapat kita saksikan sekarang adalah selepas
daripada FIC G2000 dan juga 2 buah bot ada Shaibi dan 2 buah Jeski yang sudah terlibat dalam demonstrasi sebentar tadi. Bot komander bagi FIC FCB 1031 yang baru saja melintasi ini adalah di bawah komand Lieutenant Muhammad Syafiq bin Johari TLDM. Sama-sama kita berikan lambaian buat wira-wira negara kita. Mereka juragan bagi buat R2002 adalah bintang muda PSP Pascal Muhammad Hafizah bin Muhammad Yusof. Berikan lambaian. Dan seterusnya juragan bagi buat R2001 adalah Laskar Kelas 1 PFP Pascal Muhammad Alif Izzuddin bin Syukur. Dan 2 buah JSK turut bersama-sama dengan kita. Berikan lambaian daripada pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia. Sebentar saja lagi kita akan menyaksikan flight pass daripada pesawat-pesawat udara milik Angkatan Tentera Malaysia yang telah menjayakan demonstrasi keupayaan pada pagi ini. Sedang melintasi di kawasan kapal-kapal tentera Juraja Malaysia. Berikan lambaian pengunjung-pengunjung di atas kapal kepada pesawat-pesawat udara yang sedang melaksanakan flight pass sempena demonstrasi pada pagi ini. Di hadapan sekali pesawat udara Fennec 1 yang mana aircraft captain merupakan Lieutenant Commander Muhammad Hafizi bin Muhammad Fauzi TLDM dengan call sign-nya Solo. Co-pilotnya adalah Lieutenant Muhammad Ashraf bin Ibrahim TLDM dengan call sign-nya Popo. Itu dia Fennec 1 sedang membuat bagus bersama kita. Seterusnya pesawat kedua Fennec 2 aircraft captain Lieutenant Commander Muhammad Nazrin bin Sahari TLDM dengan call sign-nya Sambo dan co-pilotnya Lieutenant Commander Aiman Najmi bin Ahmad Fauzi TLDM dengan call sign Black. Itu dah Fennec 2. 2 buah pesawat Fennec bersama kita daripada skuadron 502. Seterusnya pesawat milik Tentera Darat Malaysia Agusta 109 aircraft captain Major Muhammad Hussein dengan call sign-nya Momo dan co-pilot Major Muhammad Saifuddin bin Syahroni dengan call sign Barai. Itu dia pesawat udara Tentera Darat Malaysia Agusta 109. Seterusnya pesawat kaca comel oleh MD Patrioji dari Tentera Darat Malaysia aircraft captain Major Azul Hisham bin Adnan juga call sign-nya Black bersama co-pilotnya Major Muhammad Faizal bin Aziz dengan call sign Kambo bersama-sama dengan kita melaksanakan demonstrasi keupayaan ATM hari ini. Berikan lambaian. Seterusnya pesawat Superlink milik Tentera Diraja Malaysia di bawah skuadron 501 aircraft captain Commander Syarul Nazar bin Syamsi TLDM lebih dikenali dengan call sign-nya Bendera Musa pesawat udara sekali dan agak sekali pesawat udara milik Tentera Udara Diraja Malaysia EC-725 aircraft captain Major Muhammad Ridha bin Awal dengan call sign-nya Popo. Co-pilot Captain Ahmad Izzat Syafiq bin Suhaimi dengan call sign-nya baru saja membuat flight pass sempena demonstrasi keupayaan Angkatan Tentera Malaysia. Sebentar saja lagi sebuah pesawat udara akan membuat latihan berterusan diperlukan untuk menjadi sebuah pengemudi jetski milik pasukan khas ATM ini. Bukan mudah untuk mengendalikan jetski untuk operasi tempur ini. Sebentar saja lagi kita akan saksikan
Yurangan udara sebentar sahaja lagi. Kita akan saksikan pesawat udara milik Tentera Juraja Malaysia FedEx 1 yang mana aircraft kaptennya dengan call sign Solo dan co-pilotnya Popo sebentar saja lagi di ruangan udara. Itu dia persembahan daripada dua buah jet ski. Mungkin tepisan air hampir mengenai penghujung. Siapa yang kena memang bertuah. Dapat kita saksikan. Itu dia demonstrasi yang hebat dipertontonkan di hadapan kita. Ini bukanlah sebuah jet ski yang biasa seperti yang dapat kita lihat di mana-mana di tepi pantai ya. Ini digunakan untuk operasi tempur. Sama-sama kita berikan tumpuan di ruang udara. Kita masih mencari-cari untuk ketibaan. Itu dia dapat kita saksikan FedEx 1 yang akan membuat persembahan aerobati yang diberi nama Wing Over. Sama-sama kita saksikan yang akan dibawa oleh aircraft captain Letnan Komandan Muhammad Hafizi Muhammad Fauzi Tiadim. Wing Over daripada FedEx 1. Berikan tepukan untuk anda nak lagi untuk aerobati ini. Sama-sama kita saksikan sekali lagi. Itu dia. Terbang tinggi di udara sebuah pesawat milik Tentera Juraja Malaysia. Berikanlah umpayan kepada pesawat FedEx 1 Tentera Juraja Malaysia. Dengan Diamond Formation yang diketuai oleh mainannya Letnan Komandan Farid Tiadim dan juga Komandan ini hari terbuka untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan juga Pasukan Pusat ini supaya berada di kawasan yang telah kami tetapkan, kerana bagi pasukan Pasukan Pusat mereka akan melakukan aksi-aksi yang berbahaya melibatkan api, semburan api ya. Nanti kami akan bagi guideline. Okey, istimewanya pada hari ini iaitu bagi sesi malam nanti. Untuk pengunjung juga boleh ke kemah pameran yang disediakan, terutamanya kemah TUDM iaitu kemah 0403, dibawakan khas untuk anda untuk kerjaya dan pengambilan mempromosikan kerjaya TUDM yang mana berminat untuk memasuki perkhidmatan. Sebenarnya dalam Tentera Juraja Malaysia kita punya jabatan bomba kita sendiri sesuai. Kerana topik kita akan cakap ni ada berkaitan dengan bomba TADM. Ya, betul. Kita nak attraction
sempena karnival ini yang mana pada jam 1 tengah hari nanti. Pasti ada tempat yang bahagia. Boleh terus. Disediakan tempat makan sekali. Tempat duduk. Ada tempat duduk. Dekat kemah di tengah-tengah itu Di sekeliling kemah jualan tu ada tempat duduk dan makan. Jadi kalau siapa yang lapar nak makan kebab, boleh dapatkan di kemah. Naik. Mudah-mudah. Sini, mana? Jaket keselamatan. Di belah sana. Bersama Pencerahan Pusat Sultan Raja Malaysia. Ya. Kepada pengunjung-pengunjung yang baru saja tiba, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih yang datang daripada jauh. Hari ini bersama keluarga. Sempena Karnival hari. Boat ride telah pun dioperasikan untuk memberi peluang kepada para pengunjung untuk yang kata bot terbot di satu orang. Kami pun kadang-kadang dah hujung-hujung Permata ni belum tentu dapat naik. Itulah. Begitu seronok hari ini. Makin ramai yang membanjir. Dijaga sampai tengah hari. Jalan makin sesak. Saya difahamkan di luar kalau ikut gate Teluk Urung. Ya. Okey, kita kalau ikut gate Teluk Urung,